Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita akan masuk bab 7, geometri koordinat. Okey, dalam geometri koordinat ni apa yang akan dipelajari? Okey, pembahagi tembereng garis. 1, garis lurus selari, garis lurus renjang, luas poligon dan persamaan lokus. Okey. Topik ni sangat penting sebab dia banyak masuk dalam kertas 1 dan kertas 2. So memang awak kena score. So awak memang awak kena faham lah topik ni sebab dia banyak keluar. Dia akan keluar kertas 1 dan kertas 2. Banyak keluar situ. Jadi nak score kena tahu, kena faham. So cikgu nak apa ni? Sebelum kita masuk, cikgu nak maksud dia pembahagi tembereng garis ni, maksudnya kita ada satu tembereng garis. Okay, ni tembereng garis kita panggil. Pembahagi tu maksudnya contoh ni tembereng ni adalah A, ni adalah B. Pembahagi tu maksudnya ada satu titik yang berada antara A dan B ni. Sama ada dia akan duduk tengah-tengah ataupun dia akan duduk dekat hujung ni ke, dekat hujung A ke, hujung B ke, mana-mana sahaja. Maksudnya satu titik. Maksudnya awak akan ada 3 titik, iaitu A, B dan satu lagi pembahagi. Sama ada tengah atau sini, atau sini, atau sini, atau sini. Gitu je. Gitu je lah maksud untuk pembahagi tembereng garis. Okey, jadi sebelum cikgu nak masuk tembereng garis, membahagi tembereng garis ni, cikgu nak ajar dulu, cikgu nak ulang kaji balik pasal titik tengah. Maksudnya awak ada satu tembereng garis, awak ada A, awak ada B, kemudian dia kata ada satu titik tengah di sini, iaitu kita letak M. Contoh cikgu bagi kat sini A 2 1, B 3 negatif 1. Okey. Cari M. Okey, cari M. Maksudnya dia bagi tahu M tu titik tengah. Okey, dia bagi tahu dalam soalan M ni titik tengah. Jadi cari M. So macam mana nak cari M? Okey, kena ingat rumus titik tengah dia ada apa dia? X, Y. Okey, ni apa yang kita nak cari? X tambah mana dah ingat dah. X tambah X1 tambah X2 bahagi dengan 2. Okey. Koma Y1 tambah Y2 bahagi dengan 2. Jadi sekarang ni kita nak cari titik tengah M ni. So M ni kita akan dapat X1 tambah X2. Jadi dekat sini X1 yang mana? X1 X2. Okey. X1 X2 ataupun awak nak ambil sini X1 X2 pun boleh. Tapi pastikan kalau sini X1 sini bukan jadi Y1 lah. Okey. So X1 cikgu ambil sini lah senang. So X1 X2. So 2 tambah 3 per dengan 2, Y1 tambah negatif 1 kena tulis per dengan 2. Okey, kira. Awak tekan kalkulator, awak jangan tekan gini. Tengok molek Awak tekan kalkulator, jangan tekan gitu. Sekejap. Cikgu punya ni okey, sambung kalkulator jam. Okey, awak jangan tekan gini kalkulator 2 tambah 3 bahagi 2. Tak boleh direct. Awak nampak dia punya ni kena tambah dulu baru bahagi 2. So caranya ialah awak tambah dulu sama dengan, lepas tu baru bahagi dengan 2 atau per 2. So awak akan dapat 5 per 2. Jawapan awak nanti akan salah. Tolong alert bahagian ni 5 per 2. Ataupun malah nak tekan banyak kali, awak tekan kalkulator 2 tambah 3 kurungan, nak cover dia asing, bahagi dengan 2. Dapat 5 per 2. Okey, 1 tambah negatif 1. Tekan kalkulator 1 tambah negatif 1. Tengok cikgu tekan molek tu kosong. Bahagi dengan 2 kosong. Maksudnya titiknya 5 per 2 kosong. So titik tengah-tengahnya adalah 5 per 2 kosong. Soalan pembahagi tembereng garis ni yang cikgu nak ajar ni sangat berkait rapat dengan titik tengah ni. Awak faham titik tengah yang cikgu ajar ni, memang boleh faham topik ni. Okey, contoh ni tadi cikgu bagi yang tengah-tengah kan. Cikgu yang bagi tengah-tengah. Cikgu nak cari tengah-tengah.
cikgu dah bagi kiri dan kanan. Okey, sekarang ni kalau cikgu ada cikgu ada A 1, -3. Lepas tu tengah-tengah cikgu bagi dah berapa? Cikgu bagi 3, -2. Okey, cikgu bagi 3, -2 tengah-tengah dia. So, cikgu nak suruh awak cari B ni berapa? Soalan dia. Berapa? So, masih sama lagi. Kita masih guna rumus titik tengah lagi sebab dibagi dah titik tengah. Okey, rumus dia tadi, yang ni kan? Ni rumus lagi ni. Okey, jadinya caranya ialah yang tengah-tengah ni duduk sebelah kiri. Okey, yang tengah-tengah ni kita letak sebelah kiri. 3, -2 sebab dia titik tengah. Samakan dengan, okey, tengok. Yang hujung ni mesti berkait dengan hujung ni. So, 1 tambah dengan X, sebab semua rumus dia tambah. 1 tambah dengan X per dengan 2, -3 tambahkan dengan Y per dengan 2. Okey. So, macam mana nak buat? Bandingkan. So, macam mana nak bandingkan? Ni X bandingkan dengan X. Y bandingkan dengan Y. Jadi, awak letak sini 1 tambah X per 2 samakan dengan 3. So, -3 tambah Y per 2 sama dengan -2. Ni alihlah kiri kanan. Buat ni lah. 2 + 3, 6. So, X alih pergi sana. Tolak 1, 5. So, Y sini pergi sini darab. So, -4. Pergi sini tambah 3. Awak akan dapat -1. Okey, siap. Belum siap lagi. Sebab soalan dia koordinat. So, kena buat dalam bentuk koordinat. X5, Y -1. Okey. Nampak Sama je. Kalau titik tengah, dia nak tengah-tengah, awak kira je hujung dengan hujung. Dia mesti berkait hujung dengan hujung. Hak tengah ni mesti duduk tepi sekali. So, kalau yang ni pun sama. Yang tengah ni mesti tak tepi sekali. Hak ni mesti berkait dengan hujung ni. Ni konsep titik tengah. Sama juga kalau XY ni duduk sebelah kiri, nilai ni duduk sebelah kanan. Sama je. Tetap sama. Okey. So, ni kalau titik tengah. So, sekarang ni kita nak masuk kepada koordinat yang kalau dia bukan titik tengah. Contoh, kalau cikgu bagi satu garis. Okey, A, B. A 2, 1. B 6, 7. Cari titik sini. Titik sini, M. Cari titik M. Awak tak boleh guna titik tengah. Sebab dia bukan duduk tengah-tengah titik tu. Kalau duduk tengah-tengah, baru boleh. Ataupun dia bagi tahu ni tengah-tengah. Baru boleh boleh cari guna rumus titik tengah. So, macam mana? Nak guna rumus mana? Ni lah kita akan guna rumus ni. Rumus ini. Kita akan guna rumus ini. Jadi, cikgu ambil save dulu. Kita akan guna rumus itu. Jadi, soalan yang pertama, kita bagi ni rumus dia. Apa benda ni? X, Y, N. Okey, nanti cikgu ajar macam mana nak guna. Okey, ni contoh. Macam mana kita nak selesaikan. Dia kata, cari koordinat titik C jika nisbah jarak titik A dan B adalah 1:3. So, sebaiknya nak jawab soalan ni kena lukis dulu. Okey. A, B. Okey. Jika nisbah jarak titik A dan B adalah 1:3. So, C sini. 1/3. So, 1/3. Logik tak? Tak logik. Jadi, C duduk sini. C duduk dekat ni. Angga-angga je lah. So, 1 sini, 3 sini. 3 lebih panjang lah daripada 1. Okey, cari koordinat titik C jika nisbah jarak titik A dan B adalah 1:3. So, A ke C ni 1, C ke B ni 3. So, macam mana nak guna
So kita nak cari kita nak cari ni kan, HA cikgu lupa dia punya koordinat. Kejap. Okey, titik A 1, 2 dan titik B ialah 5, 12. Okey, 5, 12. Macam mana nak cari? So cikgu gambarkan hak yang duduk di sini akan duduk di sini. So tulis C tu C XY. Okey, sama dengan, okey, kita guna ni satu ni dia mesti bersilang dia mesti silang gitu. 3 darab ni. Aku kena buat macam rama-rama gitu, silang. Jadi kena ingatlah dia XY. Sini X, sini Y. Jadi cuba tengok XY, cikgu highlight dulu X, cikgu highlight dulu X yang warna hijau tu. Y, Y. Jadi X akan duduk sini, Y akan duduk sebelah kanan ni. Okey, jadi tengok sini. So 3 mesti darab dulu dengan 1 sebab kita nak buat X dulu. 3 darab dulu dengan 1. So mesti tulis. Jangan congok lalu 3 ada markah. 3 darab dengan 1 mesti tambahkan dengan, okey, mesti tambahkan dengan 5 mesti darab dengan ni. 1 mesti darab dengan 5. Okey. Dia mesti bersilang. So 1 mesti darab dengan 5 dan mesti bahagikan dengan hasil tambah M tambah N. Maksudnya hasil tambah 2 benda ni tadi. Jadi 1 tambah 3. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Yang ni X. Okey, Y pula. Okey, Y. Okey, tengok kita nak buat Y ni. Y ni dulu kita nak buat. Okey, jadi kalau nak buat Y tu dulu, so kena darabkan dulu. Y ini mesti didarabkan dengan apa ni? Dengan 3. So tulis 2 darab 3. Kemudian tambahkan dengan, yang ni kita dah guna ni pula 12 mesti didarabkan dengan nombor sini. 12 darab dengan 1. So 12 darab dengan 1. Bawah dia ni sama je. 1 mesti tambah dengan 3. So 1 tambah 3. So kira 3 tambah 3 darab 1 3 tambah 1 5 jadi 8. So 8/4. Sini 3 darab 2 6. 6 tambah 12 akan dapat 6 dan 18. 18/4. Okey, pemudahkan. Pemudahkanlah. Dapat berapa? 8/4 dapat berapa? Okey, pemudahkan. Mesti jawapan akhir wajib pemudahkan. 8/4 dapat 2. Okey, 18 bagi 4 9/2. So itu dah jawapan dia. Okey. So kita tengok soalan ni. Okey. Kalau soalan tadi yang atas ni, tengok perbezaan dia. Dia bagi dah 1/3. 1/3 dia bagi. So kalau soalan ni dia lain sikit. Sebab apa? Dia kata satu garis lurus melalui P dan Q. Titik R membahagi tembereng garis PQ. Maksudnya awak punya garis gini. So PQ disebut PQ. So P hujung sana, hujung sini. So P dia punya ni 28. Tu nama lah P 28. Q adalah 73. Titik R membahagi tembereng garis. Maksudnya dia berada di antara P dan Q lah. Sebab membahagi tembereng garis PQ dengan keadaan PR sama dengan 4Q. Macam mana nak buat? Sebabnya dia tak bagi nisbah. Kalau dia bagi nisbah, awak boleh buat gini saja. So dia tak bagi nisbah, awak kena buat gini lah. Ni, tolong ingat wajib. So dia bagi PR sama dengan 4QR. Okey, tolong alihkan huruf duduk sama dengan huruf. Maksudnya gini. QR alih pergi sebelah sana.
Pastikan huruf bahagi dengan huruf, nombor bahagi dengan nombor. Jadi hak ni hasil darab, bila saya nak jadi bahagilah. So PR akan bahagi dengan QR. So sama dengan 4. 4 nilainya akan jadi per dengan 1. Okey, sebab dia ni lah kita nak jadikan dia pecahan lah. Jadi berapakah nilainya? So PR 4, QR 1. Okey, kena tengok gitu. Cara nak tulis dia PR 4, QR 1. So awak tengok sini. Okey, awak tengok sini. Awak tengok pada garis awak ni PR 4. Maksudnya P ke R. Okey, P ke R. Tulis R ni 4. Okey, Q ke R 1. Q ke R ke ataupun R ke Q ke sama je. Okey, sama je. So maksudnya Q ke R ataupun R ke Q 1. Maksudnya R ke Q 1. So inilah nisbah dia. Maksudnya 4 nisbah 1. Okey. So dia suruh cari R. Cari R. Okey, ingat hak tengah ni, kalau hak tengah ni dia suruh cari, dia mesti duduk sebelah kiri sekali lah. Sebelah kiri sekali. Okey. So buat bulat dulu. 4 mesti gilet nu. 1 mesti gilet nu. Okey, kena buat gini dulu. Tolonglah buat gini dulu. Okey. Kemudian tulis. Tulis hak R ni duduk sebelah kiri. Kalau duduk tengah ni mesti duduk sebelah kiri. So XY sama dengan, okey, R ni kita nak tahu nilai XY dia kan. So tulislah XY. Okey, kemudian buat kurungan, koma, buat kurungan. Okey, pastikan sini akan diisi dengan X, sini akan diisi dengan Y. Okey, tolong ingat. Ingat step Okey, sini X, sini Y. Macam koordinat biasalah. Jadi cikgu highlight dulu X. 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 Okey. Y. Y. So kita buat X dulu. X dulu. Kita buat X yang ni dulu. So kalau yang ni mesti didarabkan dengan 1. So 2 darab 1. Tambahkan, tengok X sebelah kanan pula. X ni mesti didarab dengan 4. Jadi 7 darab 4. Okey. Per dengan mesti hasil tambah 2 ni. Hasil tambah, bukan darab, hasil tambah. Jadi 4 tambah 1. 4 tambah 1. Okey, X siap. Okey, Y pula. Okey, Y pula. So Y, hak ni Y 8 mesti didarabkan dengan hak satu lagi. So tulis 8 mesti darab 1. Awak jangan congok lalu ni langkah kerja wajib ada. Mu jangan tulis 8 darab 1 8. Tambah tak boleh. Mesti tunjuk langkah kerja darab tu. So dia mesti tambah, sini wajib tambah Sini mesti tambah. Dia tak ada tolak, tambah. Okey. So 8 kita buat dah. Hak ni pula 3 mesti didarabkan dengan hak satu lagi. So 3 darab 4. So 3 darab 4 bahagi dengan 4 tambah 1. Jadi boleh kira lah. 2 darab 1 2. 2 tambah 7 darab 4 28. So 30 per dengan 4 tambah 1 5, 8 tambah 12 20 per dengan 5. So jangan tinggal gini, tak ada markah. Okey. Kalau mu rasa dah pandai, tekan kalkulator. 30 bagi 5 awak akan dapat 6. 20 bagi 5 dapat 4. So 6 4. Itu jawapan dia. Okey, kalau dia bagi dalam bentuk ini, so kena buat macam cikgu ajar ni dulu. Okey. So tengok soalan ni. Okey, tengok ayat dia. Jika satu R membahagi tembereng garis. Okey, membahagi tembereng garis. Maksudnya R ni akan berada pada garis tu. Dari P ke Q. Bermaksudnya buat garis dulu. Dari P ke Q. Maksudnya P duk ujung ni. Q duk ujung ni. Okey. R ni berada di antara garis. Ia tak kabur tengah-tengah. Dia berada di antara garis. Awak letaklah mana-mana pun. So 6 3. Okey. P dia berapa? 4 5. Q dia X Y. Dalam nisbah 2 nisbah 5.
Dia sebut dah 2 nisbah 5. So awak letak saja 2 sini, 5 sini. Kalau tak sebut dalam nisbah, kalau disebut dalam bentuk gini, kena buat dulu macam cikgu buat ni. Wajib. Okey. Buat gini dulu. So, kira. Cikgu kabadah tadi kan. Dia punya rumus, hak belakang ni mesti duduk sebelah kiri. Jadi, ini titik R kan. So, tulis. R 6, 3. Tulis dulu. Tak boleh tulis R, tak apa. 6, 3. So, samakan dengan macam mana tadi? 2 darab hak di sana. 5 mesti darab di sebelah kiri. Okey. So 6, 3 buat dulu. Buat dulu ni kotak. Ni koma ni. Okey. Kat sini wajib X, kat sini wajib Y. So cikgu highlight dululah. X takut tukar kan, tukar takir habis salah. Ni Y, ni Y. Okey, pastikan X lah. So X kita tengok sini 4 darab dengan 5 dulu. So 4 darab 5 tambah, okey, X dengan X. X, tak apalah X pun. Okey. X darab dengan berapa? 2. So X darab 2 awak akan dapat 2X. Okey. Dibahagikan dengan hasil tambah 2 benda ni. So awak akan dapat 2 tambah 5 7. So Y pula. Okey. Y pula sama. So Y 5 darabkan dengan 5. Okey. 5 darab dengan 5 tambah Y darab dengan 2. So 2 darab Y samakan dengan 2 tambah 5. Okey. Kira dulu yang mana boleh kira. So ni masih sama. Okey, 4 darab 5 dapat 20. 20 tambah 2 X jadi 22X. Cikgu sekeh kepalamu ni. Okey. Ni 20 tambah 2X dokkan jadi 22X. Jangan salah lagi. Sebab apa? Ni mana ada X. Ni ada X, tak ada X, tak boleh tambah. Okey, so 20 tambah 2X akan per dengan 2 tambah 5, 7. Gitu. So 5 darab 5 25 tambahkan dengan 2Y sama dengan 7. Gitu. Okey, jangan tambah. Jadi macam mana nak cari XY tu? Soalan dia dengan cari koordinat koordinat Q koordinat Q ni. Sorry sini Q tadi. Sorry ni R. Okey, macam nak cari koordinat Q ni? Bandingkan macam hak cikgu ajar tu tadi. Titik tengah. Bandingkan ni X bandingkan dengan X. Okey. Y bandingkan dengan Y. So 20. Okey. 20 tambah 2X per dengan 7 samakan dengan 6. 25 tambah 2Y per 7 sama dengan 3. Dah kira lah. Nak alih hak mana dulu? Mesti alih pecahan dulu. Okey, pecahan dulu. Ni pergi sana akan dapat 42. Okey, ni tahu pandai-pandai diri lah siap awak dah. 2X sama dengan 6/7 42. Alih sana 42 tolak 20 akan dapat 22. So X sama dengan 11. Okey, so Y sini 7 pergi sana akan dapat 21. 25 pergi sana akan dapat 21 tolak 25. 1 tolak 25 dapat apa? Negatif 4. So Y sama dengan negatif 2. So koordinat dia dah habis lagi. Dia mesti dalam bentuk koordinat. So 11 negatif 2. Apa dia ni? Dia nak ni Q. 11 negatif 2. Boleh? Harap-harap boleh lah ya. Koordinat titik tengah PQ. Okey, sekarang ni cikgu lukis mula lah PQ awak ni. Cikgu lukis mula. PQ. P tadi adalah 45. Okey. Q tadi dia kata XY kan. XY ni. Tapi dia sebab awak tahu dah Q awak dapat berapa. So tulis je lah. Negatif 2. Lepas tu dia kata koordinat titik tengah PQ. Ni soalan ni.
Soalan ni. Soalan A beres dah. Soalan A beres dah. Okey, soalan B pula. Dia kata cari koordinat titik tengah PQ. Maksudnya antara P dengan Q nak cari titik tengah dia. Dah. Dia cover dah titik ke tengah, guna je lah rumus dia. Titik tengah dia XY. Kita tak tahu tak XY. Tak, guna titik tengah, guna rumus titik tengah lah. Bukan guna rumus yang macam ni tadi. Bukan guna rumus ni. Guna rumus titik tengah. Rumus titik tengah adalah XY sama dengan X tambah X. Okey, mesti buat kurungan. Okey, X tambah X. 4 tambah sebelah mesti bahagi dengan 2. Sebab bagi 2 sebab dia tengah-tengah. Bagi 2 lah. So, Y tambah Y. So, 5 tambah negatif 2. Jangan tinggal pula negatif 2. Bahagi dengan 2. So, 4 tambah sebelah akan dapat 15. Sebelah 15. So, 15 per 2. 5 tolak 2, 3. 3 per 2. Itu jawapan dia. Okey. Okey, cikgu sambung contoh 2. B. Dia kata, baca soalan, visualkan dia, tulis. Okey. Titik A, B, P, B, M terletak pada satu garis lurus. Maksudnya titik A, P, B, M duduk satu garis lurus, tapi duduk kabau, duduk mana-mana. Lepas tu dia kata diberi P membahagi tembaran garis AB. Maksudnya A, B, tembaran garis tu maksudnya garis lurus AB lah. So A negatif 7, 3. B dia duduk kabau, maksudnya XY duduk kabau. Lepas tu dia kata diberi P membahagi tembaran garis, maksudnya P berada pada garis AB lah. Okey, pada AB duduk mana P tu? Duduk kabau dengan nisbah 3:1. So P akan duduk sini lah mungkin. Okey, P situ dia bagi P 5 negatif 3. Lepas tu dia kata dengan nisbah 3:1. So 3 sini nisbah dengan 1. Dan M ialah titik tengah bagi AB. Panjang pula maklumat dia. M titik tengah bagi AB. So antara A ke B ni, tengah-tengah dia sini. So ini M. Okey. Cari koordinat B. Okey. Cara nak cari koordinat B ni, cikgu ajar dah tadi. Gini, sebiji sama je ni. Okey, cari koordinat B. Jadi awak akan dapat je lah B tu berapa B, cari dulu B. Sama je apa yang cikgu ajar tadi. Tak payahlah. Sama je, okey. Kita tengok latih diri 7.2. Okey, cikgu nak ajar sekejap yang hot ni lah. Takut awak keliru C. Titik P membahagi tembaran garis yang menyambungkan titik A dan titik B. Maksudnya dia berada, awak punya garis adalah AB. Tembaran dia A dan B. Okey, titik P membahagi, maksudnya P tu berada pada AB. Okey, so A 7 negatif 3, B negatif 3, 2. Okey, P tak tahu duduk mana. Kita letak je situ. Dia kabur dengan nisbah 3AP, nisbah 2PB. So, tulis sini dulu. 3AP, nisbah 2PB. Apa maksud nisbah tu? Nisbah tu maksudnya bahagi. Okey, bahagi. So, awak tukarkan kepada bahagi. So, 3AP bahagikan 2PB. Bukan. Okey, dah tukar lagi. Awak alih sana je. Okey, 3AP sama dengan 2PB. Jadi, awak alihkan huruf tu. Ni. Sini, okey. So, huruf ke huruf. So, PB akan bahagi dengan AP. So, 2 pergi sana. So 3/2. Tiba-tiba cikgu keliru. Betul tak? Okey. Jadi faham kan? Maksudnya AP ada di sana jadi duduk bawah ni. 2 di sana duduk bawah. Jadi PB 3, AP 2. So awak nampak PB
Okey. P ke B dikabur 3. Kita tengok atas-atas kan. Kita bandingkan atas dengan atas. Okey. Bawah bandingkan dengan bawah. Jadi dikabur PB 3. So PB 3. AP 2. So AP 2. Okey. Kita nak cari XY. Okey. So guna rumus tadilah. So XY sama dengan, okey, kita buat dulu. 2 nampak sana, 3 nampak sini. So X dengan X. Okey, Y dengan Y. Okey, pastikan buat sama lah Gini, tolonglah ingat. So X duduk sini, Y duduk sini. Jadi X, okey, X 7 mesti darab dengan 3. So 7 darab 3 tambah. Okey, dia sentiasa tambah dekat situ. X ni negatif 3 darab dengan 2. So negatif 3. Kalau takut keliru, awak kurungan dekat negatif 3 sebab dia negatif kan. Negatif 3 darab dengan 2. Okey, bahagi dengan hasil tambah ni. So 2 tambah dengan 3. Okey, so Y sama juga. Negatif 3 darab. Sama je lah. Awak tekan kalkulator. Awak buat sama macam cikgu ajar tadi. Cikgu malah nak ajar banyak panjang-panjang lah. Okey. So jawapan awak akan dapat 3 negatif 1. Awak dapat 3 negatif 1. So P 3 negatif 1. Okey, cikgu tinggal satu soalan. Dah ingat. Okey, dia kata diberi M titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan L dan N. Jadi buat garis dulu. Tengok L negatif 1 Q. Lepas tu N 5 dan 8. Okey, dia kata M tu titik tengah. Maksudnya M P tolak 4 3. Cari nilai P dan Q. Okey, disebut saja titik tengah. Guna rumus titik tengah dulu. Okey, guna rumus titik tengah dulu. Maksudnya hot ni akan duduk tengah. Okey, tu akan duduk tengah. Jadinya duduk tengah, duduk hujung. P tolak 4, 3. Okey, guna rumus titik tengah. Okey. X tambah X akan tambah dengan X. Ia mesti hujung, mesti berkait dengan hujung So Y dengan Y. So X tambah X, so negatif 1 tambah 5. Sebab dia titik tengah, dia mesti bahagi dengan 2. Okey. Kemudian Q tambah 8. So Q tambah 8 bahagikan dengan 2. Okey, so nak cari nilai, bandingkanlah. Kalau nampak tulisan lagi ni tahun lalu, dia mesti bandingkan. So X dengan X. Kemudian Y mesti dibandingkan dengan Y. Okey, so ambillah X dengan X ni, bandingkan. Itu maksudnya sama dengan kan. Buat sama dengan. Okey, negatif 1 tambah 5 awak akan dapat 4. Ini pemudahkan lah ni. Sebenarnya boleh pemudahkan. 4 bagi 2, so awak akan dapat 2. Ni. Tak nampak kan? Jadi 1 tambah 5 per 2. So ni awak akan dapat 4. 4 per 2 awak akan dapat 2. Jadi, samakan. So P tolak 4 sama dengan 2. So P sama dengan alih awak akan dapat 6. Okey. Yang Y bandingkan dengan Y. Jadi, Q tambah 8 per 2 sama dengan 3. So Q sama dengan 3 darab 2, 6. 6 tolak 8. So Q sama dengan negatif 2. So tak perlu buat dalam bentuk koordinat sebab dia bukan nak koordinat, dia nak P dan Q. So dapatlah P dan Q. Okey, soalan seterusnya. Titik C membahagikan terbalik garis yang menyambungkan A dan B. Maksudnya buat garis dulu. Buat A, H 10. Okey, B 8K. Lepas tu dia kata titik C membahagikan. Maksudnya titik C berada pada A dan B. Duduk mana tak tahu, awak letak saja. Mama buat apa? Mama apa tu? Mama nak ngajar dia sayang. Nak tengok. Okey, C duduk situ. So C 4, 7. Duduk mana-mana pun. Jadi dia punya nisbah di cover dah. Abaikan. So dia kata nisbah kita tak boleh letak lagi sebab dia cover AB. Nisbah AB sama dengan 5AC. Okey.
Ingat cikgu kata bagi nombor huruf bagi dengan huruf. So AB mesti bahagikan dengan AC sebab ni asal darab, so tinggal 5. So 5 ni per dengan 1. So AB 5, AB 5, AC 1. Tengok molek dia kata A ke B. Maklumat dia, maaf ada gangguan tadi. A ke B. Okey. A ke B. Maksudnya penuh. A ke B ni 5. Okey. Maksudnya semua ni 5. Okey. AC 1. So A ke C 1. Jadi C ke B berapa? 4 lah kan? Jadi buatlah jadi nilai H dan K. So kena buat benda yang sama juga. Macam tadi lah. Senang. Ni darab ni 4 darab dengan ni. Bolong cikgu ubah balu lah. Ni cikgu ubah balu dah. Okey, jadinya ni darab ni 4 darab sini. Ni mesti bersilang. So ni mesti duduk sebelah kiri 4, 7 samakan dengan buat gini, koma. So X dengan X, Y dengan Y. Sama je step dia. H mesti darab dengan 4. So H darab 4 tambahkan dengan bawah. H darab 4 tambah dengan 8 darab dengan 1. Per dengan hasil tambah ni. So sama dengan 5. Okey, Y pula 10 mesti didarabkan dengan 4. Okey. 10 darab 4. K darab dengan 1. Tambah K darab 1, hasil tambah dia 5. Okey, lepas tu kita kira dulu yang mana boleh kira. 4 darab H, 4H tambah 8 per 5, 10 darab 4, 40 tambah K per 5. Okey, dia nak cari H dengan K kan. So bandingkan. Bandingkan X bandingkan dengan X, Y mesti dibandingkan dengan Y. Bandingkan maksudnya buat sama dengan lah. So 4H tambah 8 per 5 sama dengan 4. 40 tambah K per 5 sama dengan 7. Buatlah haliki kanan, awak akan dapat H dan awak akan dapat K. Itu saja. Cikgu akan bagi soalan soalan banyak-banyak, jangan risau. Awak akan dapat soalan banyak. Jangan risau untuk dapat soalan sikit. 7.2 ABC. Okey, nombor 3. 1 ABC. Nombor 3, dia kata D boleh membagi AB dan nisbah 1-1. So kalau nisbahnya sama, maksudnya titik tengah. Maksudnya titik tengah lah. Okey, maksudnya dia nak cover D ni titik tengah. So cari koordinat D. Okey, nombor 3. Itu sahaja. Soalan ada